Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah malam ni kita akan menyambung lagi perbahasan berkaitan dengan kaitan agama Hindu dan juga Islam. Yang mana malam ni insya-Allah kita akan bahas tentang satu persoalan, iaitu persoalan yang berbunyi, adakah Brahma yang diimani oleh penganut agama Hindu itu ialah Nabi Ibrahim alaihi salam? Sebab kalau kita tengok perkataan Brahma dan Ibrahim tu tak jauh. Sebelum daripada kita bahas tentang adakah benar Brahma itu ialah Ibrahim, jadi kita nak tengok dulu apa yang Quran cerita tentang Ibrahim sebelum bahas tentang Ibrahim di sisi ataupun Brahma, adakah betul dia itu ialah Ibrahim, dan apa yang dipercayai Brahma sifat-sifatnya, dan kalau dia ada pasangan hidup apa nama pasangannya, kita akan bahas lepas ni. Cuma sekarang ni kita nak bahas tentang Nabi Ibrahim tu sendiri. Pertama sekali kita nak tengok Quran sebut tentang Ibrahim. Ayat Quran terlalu banyak menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Bahkan dalam Quran tu sendiri ada satu surah nama dia surah Ibrahim, yang berada pada juzuk yang ke-13. Surah tu nama Ibrahim. Dan kalau kita buat carian perkataan Ibrahim dalam Al-Quran ni banyak. Dalam surah Baqarah tu saja hampir 10 kali nama Nabi Ibrahim diulang. Cuma kita nak bahas beberapa ayat dalam Al-Quran tentang Allah Ta'ala cerita kedudukan Nabi Ibrahim dan apa hubungan Nabi Ibrahim dengan umat akhir zaman, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita nak tengok satu ayat daripada surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ayat keempat surah Al-Mumtahanah ni, ayat ni agak panjang. Kalau kita buka dalam mushaf, hampir 5 baris ayat ni. Cuma saya nak highlightkan di sini bahagian yang awal daripada ayat ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut apa? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sesungguhnya bagi kamu sekalian manusia adanya contoh tauladan yang baik pada Ibrahim wallazina ma'ahu. Allah Ta'ala kata qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Kalau kita buka terjemahan tu akan sebut sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan, yakni ajaran Nabi Ibrahim itu dan pengikut-pengikutnya contoh ikutan yang baik. Jadi ayat ni daripada surah Al-Mumtahanah ni, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Ibrahim dan Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim ni tara mana kedudukan dia? Dia ni uswatun hasanah. Perkataan uswatun hasanah dalam Quran ni 2 kali disebut dalam Quran. Pertama disebut nak cerita pada diri Nabi Muhammad, kedua sebut nak cerita pada diri Nabi Ibrahim. Hanya 2 orang dalam Quran yang mendapat pujian daripada Tuhan. Tuhan sebut dua-dua ni uswatun hasanah, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak sebut pada kita yang dapat gelaran uswatun hasanah ni bukan calang-calang Nabi. Dan Nabi Muhammad
dia mendapat gelaran tersebut, dan dia pun sendiri berasal daripada silsilah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ayat lain, surah Syura, Allah Ta'ala cerita pada ayat yang ke-13. Allah Ta'ala sebut pada surah Asy-Syura, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata pada surah ni, wajahadu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Huwa jtabakum, dialah yang memilih kamu. Wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Tuhan tidak menjadikan pada agama ini sesuatu keberatan ataupun kesusahan. Millata abikum Ibrahim, yang mana agama ini ialah agama bapa kamu Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakumul muslimina min qabl, dialah Ibrahim yang telah menamakan orang yang mengikuti ajarannya sebagai muslim. Jadi pada ayat ni, ayat yang ke-78 daripada suratul Hajj, Allah Ta'ala cerita pada kita tentang mulianya Nabi Ibrahim dan kedudukan Nabi Ibrahim. Bahkan kalau kita tengok, kita ni bila mana salat, ada bahagian kita kena sebut nama Nabi Ibrahim, iaitu pada selawat dalam kita tahiyat. Kita kena sebut selawat yang disebut dengan nama selawat Ibrahimiyah. Dan Nabi sebut ialah selawat paling afdal. Bila mana sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, bila mana turun perintah ayat daripada Al-Quran cerita pada kita tentang selawat yang selalu duk baca dalam khutbah Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang kita mungkin hafal ayat tu dengan sebab diulang selalu dalam khutbah. Perintah suruh semua orang beriman muslim untuk selawat. Bila mana turun ayat ni, para sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, fa ammas salam arafna, wahai Rasulullah, nak beri salam pada kamu ni kami dah tahu, assalamu alayka ya Rasulullah, tapi macam mana kami nak selawat? Fa kaifas salah, macam mana kami nak selawat pada kamu? Maka Nabi pun ajar, antara cara selawatnya ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kita sebut sebagai selawat Ibrahimiyah, dan para ulama sebut inilah selawat paling afdal mengatasi semua selawat yang ada. Walaupun ada sedikit perbahasan dalam bab selawat ni, ada selawat yang dinamakan dengan nama-nama sekian. Sejauh mana kita nak beramal dengan selawat tu, itu ada sedikit perbahasan. Ada kata tak boleh, ada kata boleh. Tak kira lah selawat tu dengan nama selawat syifa ke, ataupun selawat tafrijiyah ke, ataupun selawat fatih ke. Tapi nak kena bincang dulu yang asal tu di mana. Yang asal tu ialah pada selawat Ibrahimiyah, yang mana dalam tu ada sebut nama Nabi Ibrahim, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ibrahim, namanya disebut. Dan Ibrahim ini bukan hanya disebut dalam Islam, tapi disebut juga dalam agama-agama lain. Sehingga pengkaji-pengkaji barat, mereka mengklasifikasikan agama-agama yang disebut sebagai agama Abrahamik, agama-agama yang membesarkan ataupun yang menyebut tentang Nabi Ibrahim, iaitu agama Islam. Selain pada tu Yahudi, selain pada tu Kristian pun sebut, dan sebahagian pengkaji memasukkan Hindu pun sebut tentang Nabi Ibrahim, tapi mereka panggil dengan nama Brahma. Jadi dalam Islam dipanggil dengan nama Ibrahim. Banyaklah dalam Quran kita dah sebut tadi. Kemudian Nabi pula sebut tentang kedudukan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi kata Allah Ta'ala telah menciptakan aku iras dengan Ibrahim. Sebab tu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Bila mana Nabi cerita pada para sahabat, Nabi kata wajahku yang paling dekat ialah dengan wajah Nabi Ibrahim. Nak tengok Nabi Ibrahim, tengoklah muka Nabi Muhammad SAW, lebih kuat. Dan Nabi kata yang paling dekat dengan muka aku, yang ni muka Nabi,
paling dekat dengan siapa? Paling dekat dengan Mus'ab bin Umair. Paling dekat. Sebab tu kalau kita baca peristiwa peperangan Uhud, antara sebab musyrikin ni dia bersorak kata Nabi dah mati dengan sebab tengok tergoleknya Mus'ab bin Umair. Muka lebih kurang. Nabi ni dia ada cerita orang-orang yang muka dia lebih kurang dengan setengah-setengah orang. Antaranya Nabi kata muka Nabi Isa alaihi salam menyerupai ataupun hampir sama dengan muka sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud. Tapi kita tak boleh tengoklah muka dia macam mana. Cuma nak sebut pada kita, itulah Nabi ni dia buat gambaran. Adapun muka Nabi Isa ni yang kita tengok di gereja hari ni tak samalah, jauh. Sebab kalau kita tengok dari segi perbandingan, muka patung Jesus ni dia mengikut bangsa negara tu. Tuan-tuan boleh tengok. Gereja di Malaysia ni dia ada letak muka patung Jesus, iaitu patung Nabi Isa. Tapi muka dia lebih mengikut style muka orang Eropah. Lebih mengikut style muka orang Eropah, hidung mancung apa semua. Kalau kita pergi di Indonesia, muka Jesus dalam gereja-gereja Katolik di Indonesia ni muka macam muka orang Melayu, hidung pesek, siap pakai kain batik Jawa ni. Nak sebut pada kita bahawa dia tak sama. Dia lain-lain. Dia lain-lain. Yang Cina lain muka dia, yang Afrika kulit hitamnya. Jadi itu hanyalah jelmaan-jelmaan yang datang dalam mimpi padri. Sebab apa? Kita dah sebut sebelum ni dalam bab agama Kristian. Saint Paul yang mula-mula jahanamkan agama Kristian ni sehingga keluar bermacam-macam mazhab dalam agama Kristian. Dia mendakwa Isa masuk dalam mimpi dia dan dia gambarkan muka Isa. Lepas tu datang pendakwa bagi bangsa lain. Maknanya Kristian dia tersebar ke banyak tempat. Tersebar sampai ke Asia Tenggara kita ni. Kalau Kristian tu masuk ke kawasan Afrika, padri yang Afrika tu mimpi jumpa Jesus, kulit hitam sama dengan bangsa dia orang. Padri Cina muka pesek siap simpan rambut macam cerita kungfu Cina pula. Itu semua dakwaan, gambaran-gambaran yang dilukis. Adapun wajah Nabi Muhammad dan juga para sahabat, Allah Ta'ala pelihara wajah mereka ni tidak digambar, tidak dilukis. Tapi orang sebutlah Nabi ni. Nabi Ibrahim pun orang sebut. Cuma nak sebut pada kita, gambar bukanlah satu benda yang penting. Yang pentingnya ialah apa yang disebut oleh Nabi dan apa misi kedatangan Nabi. Jadi misi kedatangan Nabi Ibrahim sama macam kedatangan Nabi Muhammad, iaitu mengesakan Allah Ta'ala, kempen kepada semua manusia ni tauhid. Jadi nak sebut kepada kita, Nabi Ibrahim ada kedudukan yang tinggi. Cerita kehidupan Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Ibrahim, perjalanan Nabi Ibrahim, satu persatu Nabi Ibrahim bersama dengan Namruz, Raja Namrud, ataupun sebutan Arabnya ialah Namruz. Ada cerita dalam Quran macam mana Nabi Ibrahim berdebat bila mana dipecahkan semua berhala kecuali satu berhala, itu zaman Namruz, sehingga Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup apa semua. Ini cerita dalam Quran, cerita panjang. Sebab tu sebahagian ulama kata hampir-hampir Quran ni paling banyak cerita dalam tu cerita siapa? Ibrahim, Musa, paling banyak dalam tu. Berbeza dengan Nabi-Nabi lain. Hatta cerita Nabi Muhammad pun tak sebanyak cerita Ibrahim dan juga cerita Nabi Musa alaihi salam dalam Quran. Jadi nak sebut pada kita, di sisi orang Islam, Nabi Ibrahim ni ada kedudukan tinggi. Sebab menjadi prasyarat ibadat kita kena sebut nama dia. Dan semua orang Islam ni dia kenal yang namanya Ibrahim, dan tahu paling kurang benda-benda ringkas, maklumat-maklumat ringkas yang ada pada diri Nabi Ibrahim. Antaranya isteri Nabi Ibrahim ni berapa, anak Nabi Ibrahim ni berapa. Yang kita baca, yang kita biasa tahu dalam sirah, Nabi Ibrahim ni ada 2 orang isteri. Satu namanya Sarah, yang kedua namanya Hajar. Dan daripada Sarah itu keluar anak yang bernama Ishak. Daripada Hajar itu keluar anak yang bernama Ismail. Dan Nabi Muhammad itu keluar daripada zuriat Ismail. Ini maklumat yang kita kira kita semua tahu. Cuma kadang-kadang sebahagian orang dia advance sikit, dia kata Nabi Ibrahim ni pun ada isteri. Isteri itu pula bangsa Melayu. Dahsyat.
Yang ketiga tu nama dia Qanturah, duduk mana? Gugusan Kepulauan Melayu ni. Sebab tu ada orang berani buat kenyataan kata Nabi Muhammad ni pun keturunan Melayu, bukan Arab dah. Ni nak cerita pada kita ni nak bagi sedap orang Melayu je. Okey. Tapi nak sebut bahawasanya benda tu hanya dakwaan. Nasab ni benda yang sudah clear dah. Quran sendiri sebut tentang bangsa Nabi, Quran sendiri pun perincikan tentang perjalanan Nabi Ibrahim apa pun semua. Okay. Cuma yang pasti kejayaan bagi orang yang sahut seruan Nabi dan kehinaan bagi orang yang menentang seruan Nabi walaupun sebangsa dengan Nabi itu. Tengok Yahudi sebangsa dengan Nabi Ibrahim, tapi apa yang Yahudi dapat? Yahudi dapat laknat. Allah Ta'ala sebut fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah ke atas orang kafir selepas datang kepada mereka kenyataan Nabi sekian, mereka tak boleh terima. Walaupun Bani Israel itu ialah satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, banyak keluar Nabi daripada mereka, tapi mereka tidak beriman. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin. Bahkan mereka lebih teruk dan dahsyat, mereka buat konspirasi bunuh sebahagian nabi-nabi tanpa alasan yang benar daripada bangsa sendiri. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya kalau kita nak nasabkan mana-mana nabi pada bangsa tertentu, dia bukan benda penting pun pada kita. Yang pasti kita tahu kita beriman dengan nabi itu. Dan setiap orang yang beriman dengan nabi itu, walaupun dia lain bangsa, lain lidah dengan nabi itu, tak bercakap dengan bahasa nabi itu, dia akan mendapat rahmat pada Tuhan. Jadi apa-apa saja orang nak cuba kait dengan Melayu ni, kalau dia jumpa, jumpalah. Tapi kalau dia tak jumpa, kita wajib juga beriman kepada Nabi itu, walaupun tak bertemu titik nasab keturunan kita tu. Yang pastinya kewajipan beriman kepada Nabi dan Rasul itu termasuk daripada bab yang kita sebut sebagai keimanan. Bab keimanan. Jadi kita dah tahu cerita tentang Nabi Ibrahim dalam Islam. Banyaklah Nabi cerita. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj sebagai contoh, antara yang Nabi jumpa ialah Nabi Ibrahim. Daripada langit pertama nak pergi langit ketujuh tu, dia ada satu perhentian jumpa Nabi Ibrahim situ. Maknanya nak sebut pada kita dalam banyak sirah Nabi, banyak babak-babak penting dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad ni, ada pertemuan dengan Ibrahim. Nak tunjuk kesinambungan Nabi Ibrahim. Okay. Jadi kita nak balik kepada apa yang kita nak bincang malam ni, iaitu adakah Brahma yang diimani dalam agama Hindu itu ialah Nabi Ibrahim AS. Kita tengok apa yang dia sebut sini. Seorang intelektual barat yang mengkaji agama dan tradisi di India bernama Glenn D. Matlock dalam kritikannya yang bertajuk Who Was Abraham, dan dalam artikel lainnya Was Abraham a Hindu, beliau mahu mengemukakan pandangan ini kepada kelompok yang beragama Abrahamik, terutamanya Kristian, Islam dan Yahudi. Agama-agama ini mendakwa Ibrahim adalah nabi mereka, sedangkan kata beliau Abraham ataupun Abraham yang diimani ataupun sebutan yang disebut oleh orang Kristian adalah pengasas kepada agama Hindu. Jadi dia ni satu orang pengkaji ni, nama dia Glenn D. Matlock. Mak Saleh lah, nama pun dah kita tahu dah bangsa apa. Okay. Dia telah tulis satu buku yang bertajuk Who Was Abraham, dan dia tulis satu artikel Was Abraham a Hindu. Dalam tulisan artikelnya dan buku dia, dia mengatakan Ibrahim itulah pengasas kepada agama Hindu. Ibrahim tu pengasas pada agama Hindu. Cuma di Malaysia dia power sikit sebab Ayah Pin pun mengaku dia Brahma juga. Ayah Pin mengaku dua, Siva dan Brahma, dua-dua. Dan Hindu tu percaya. Sebab dalam Hindu ni dia percaya konsep apa? Reincarnation ataupun tanasuh. Tanasuh ni maksud dia apa? Roh orang-orang terdahulu dia boleh jelma balik dalam zaman kita ni dengan tumpang mana-mana roh orang lain ataupun tumpang mana-mana jasad orang lain. Jadi Hindu dia percaya. Sebab tu kau tengok orang Hindu kadang-kadang dia sembah beruk. Sebab apa? Dia percaya di beruk tu ada jelmaan Tuhan dia. Dia percaya sehingga dia orang sanggup buat kuil di situ. Reinkarnasi ni banyak agama yang percaya. Antaranya Cina ataupun Taoism yang di Malaysia kita ni. Mereka percaya reinkarnasi berlaku. Reinkarnasi ni maksudnya orang-orang yang hebat di zaman yang lampau,
Mereka ni roh dia orang ni, roh yang dimuliakan oleh Tuhan. Roh dia orang ni boleh masuk dalam mana-mana orang untuk memberi maklumat kepada orang akhir zaman. Sebab tu Hindu dia percaya, Syiah percaya, Taoism percaya, Buddha pun percaya bab ni. Cuma Islam dia tak ada konsep ni. Konsep reinkarnasi tidak ada. Cuma Islam ni dia terima bolehnya berhubung kita orang akhir zaman ni dengan roh yang telah mati melalui mimpi. Itu saja. Yang tu ada. Walaupun tak semualah ulama yang setuju. Adapun reinkarnasi secara penjelmaan, maksudnya roh orang tertentu dia tumpang badan kita, dia nak sampaikan something, itu tidak ada dalam Islam. Itu tidak berlaku. Sebab tu kau tengok dalam agama Hindu dia ada, Cina dia percaya. Sebab tu orang Cina dia akan ada satu upacara Cina di Malaysia, bahkan Cina Nusantara pun, kawasan Nusantara, bukan Malaysia sahaja, maknanya Thailand, Indonesia pun ada. Mereka percaya dan mereka buat satu upacara, nama dia upacara sembahan Datuk Kong. Datuk Kong ni bukan gereja, dia panggil apa ni, satu petak kotak yang warna merah yang Cina duk letak depan rumah tu, kita panggil altar warna merah tu. Okay. Tapi kawasan Perlis ni tak banyak, belah-belah Selangor banyak. Okay. Kalau kita tengok dalam tu, apa ada? Dia ada lukisan lakaran ataupun tulisan. Tulisan tu tulisan Cina lah. Okay. Dan dia adalah buah apa-apa yang dia jamu, termasuk dengan colok apa semua. Okay. Cuma yang belah Perlis ni yang saya duk tengok tak ada. Dia hanya tulisan saja. Okay. Tulisan tu ialah tulisan nama orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu. Cuma Cina dia percaya Datuk Kong. Datuk Kong ni ialah siapa? Satu orang bangsa Melayu Islam lagi, yang kerana dialah bumi ni diberi rahmat. Jadi Cina dia tak kisah tokoh tu agama apa, kita akan sembah tokoh tu. Kalau belah-belah Selangor dalam kotak tu, dia punya patung tu pakai tengkolok baju Melayu, ada kerih lagi. Itu yang versi Melayu. Sebab tu di Kelantan dulu pernah kecoh. Dia pernah buat satu altar macam kotak warna merah ataupun kuning tu, bentuk kubah macam masjid. Dan dalam tu ada satu patung pakai serban, dan dia akan gantung kopiah di situ. Dan dia akan buat upacara, maknanya dia punya sami dia ke apa, pada hari-hari tertentu ataupun bulan tertentu dia akan buat seru Datuk Kong tu. Dan Datuk Kong tu akan masuk. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube pun ada. Dia akan menurun. Dia macam histeria lah. Satu orang tu dia baca apa tah mantra apa, masuklah Datuk Kong, beri salam lagi. Okay. Tuan-tuan boleh tengok YouTube ada. Ni saya pun baru ni tengok. Maknanya dia Cina, dia beri salam, Assalamualaikum. Dan Cina yang dengar tu jawab Waalaikumsalam. Datuk Kong dan dia jamu sekian. Dan sembahan tu biasa dia akan buat bila dekat dengan hari raya kita, Idul Fitri, Idul Adha. Yang saya tengok video tu, Cina semua pegang colok, dia sebut selamat hari raya Idul Fitri pada kawan tu. Maknanya dia percaya ini dipanggil reinkarnasi. Benda tu ada. Cuma belah utara ni dia tak banyak sangat. Okay. Dia belah pantai barat, belah Selangor tu ada. Pernah kecoh lah, ada orang soal sebab dia punya patung tu sama pakaian orang Melayu. Dan orang yang menurun tu pun, Cina yang menurun tu pun, dia akan pakai tengkolok baju Melayu siap dengan kerih apa semua, sebab nak tarik roh tu. Okay. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya dalam banyak agama percaya reinkarnasi ni. Islam tidak ada. Okay. Jadi katanya Gandhi McLeod tadi ni, yang buat kajian tentang Ibrahim dan kaitan dengan Hindu, dia buat kesimpulan Ibrahim ini ialah satu personality yang diimani oleh orang-orang Hindu, orang-orang beragama Hindu, yang orang-orang Hindu namakan dia sebagai Brahma, ataupun orang Hindu panggil dia dengan Tuhan Brahma. Okay. Ulasan dia ni menyebabkan orang-orang Hindu suka dan dapat sambutan. Jadi orang-orang Hindu pun kata, dia pun dabik dada orang Hindu ni, dia kata kamilah yang paling menghormati Brahma berbanding semua agama di atas dunia ni. Orang Islam selawat je, tak sembah apa, tapi kami sembah Brahma tu. Okay. Begitu juga seorang penulis lain daripada Mexico. Okay, ni yang dia bawa sini contoh-contoh orang-orang lain lah. Okay. Dan ada satu buku, Anakalipsis, nama buku tu, dia menyatakan bahawa Ibrahim dan Brahma ialah watak yang sama. Saya baca sikit petikan daripada buku tu. Dia kata para sejarawan Arab berpendapat
bahawa Brahma dan Abraham, iaitu nenek moyang mereka, adalah orang yang sama. Orang-orang Parsi pada umumnya menyebut Abraham sebagai Ibrahim Zeradas. Cyrus the Great menganggap agama orang Yahudi sama seperti dirinya sendiri. Hindu pasti berasal daripada Abraham atau Israel daripada Brahma. Jadi nak sebut pada kita, banyaklah pengkaji barat dia yakin Brahma yang diimani oleh Hindu tu ialah Ibrahim alaihissalam di sisi Islam, Abraham di sisi Bible, ataupun Braham di sisi Yahudi. Dia orang yang sama saja. Okay. Lepas tu penulis dia kata dan dia buat kesimpulan. Betul ke dakwaan tu? Dikatakan bahawa Abraham, Ibrahim dan Brahma adalah orang yang sama. Apa yang membezakan antara mereka adalah berlakunya perubahan penyebutan nama tu, yang kita sebut sebagai etimologi. Dengan sebab suku kata yang ada dalam kalimah Ibrahim ataupun Abraham tu, dia ada kalimah yang berbunyi Ram dan juga Ab. Dua kalimah ni lah yang menyebabkan orang ni panggil nama ni. Islam panggil Ibrahim, Kristian panggil Abraham, Yahudi panggil Braham, dan Hindu panggil Brahma. Perkataan Ram dan Abraham adalah mungkin menunjuk kepada orang ataupun watak yang sama. Terdapat banyak andaian, antaranya perkataan Ab. Perkataan Ab dalam bahasa Arab maksud dia ayah. Dan dalam bahasa Yahudi pun mereka sebut Ab ni maksud dia ayah juga. Orang-orang Yahudi dalam bahasa Ibrani akan menyebut Abram ataupun Braham yang bermaksud bapa Ram. Dalam bahasa Ibrani juga, Ram adalah istilah yang memberi maksud pemimpin yang ditempatkan. Jadi perkataan Abram bermaksud bapa pemimpin atau bapa kenabian. Ini dia nak terang pada kita macam mana boleh berubah perkataan tu. Dari sini boleh dilihat dekatnya etimologi penyebutan ini kepada kata Braham. Perkataan Braham berevolusi dari suku kata Abram. Jadi perkataan Brahma berkemungkinan berasal daripada kata Abram ataupun Abraham daripada sebutan Yahudi. Ini apa yang dikaji oleh penulis ni. Dia kata Brahma, dia mengatakan pasti, hampir pasti, kemungkinan. Dia tak kata pastilah. Okay, tapi kemungkinan Brahma itu dia berubah macam mana, beza zaman, beza bangsa, sampai ke orang ni panggil lain, sampai ke orang ni panggil lain, last sekali sampai dekat Hindu panggil Brahma. Okay. Nama Tuhan yang pemurah dalam bahasa Kashmir, iaitu sebuah negeri yang berada di utara India, yang merupakan penempatan asal keturunan Arya. Kita dah sebut sebelum ni sejarah agama Hindu ni, dia bertembung antara Arya dan juga Dravida. Arya ni ialah orang Parsi, mari duduk di semenanjung benua India ni. Okay. Adalah Raham dan ia juga berasal daripada suku kata Ram. Abraham bermaksud bapa atas rahmat Tuhan, manakala perkataan Raham pula bermaksud Tuhan yang penyayang. Etimologi ini menunjukkan perkataan Abraham dalam bahasa Ibrani memberi makna bapa atas rahmat Tuhan. Maka tidak hairanlah nama Abraham seorang manusia yang membawa agama dianggap sebagai Tuhan Braham. Ini berdasarkan kepada penyebutan nama itu yang memberi maksud kepada nama Tuhan dalam masyarakat Arya. Jadi dia nak terang pada kita apa? Perkataan Abraham, Abram, apa-apa semua ni, dia beza bangsa sebut, tapi orangnya sama. Arab panggil Ibrahim, Yahudi panggil Abram ataupun Braham, dan Hindu panggil Brahma. Manakala pandangan lain mengatakan nama Abraham berasal daripada bahasa Sanskrit. Jadi dia ada dua pandangan. Pandangan pertama kata nama tu mari daripada sebutan asal bahasa orang Yahudi dulu, Ibrani, yang dia panggil dengan Abram. Lepas tu dia kata apa, jauh sikit zaman panggil Abraham. Mari kat orang Arab panggil Ibrahim. Melayu pun panggil Ibrahim. Sampai dekat Hindu panggil Brahma. Tapi poin dia sekarang ni sama. Itu pendapat pertama yang mengatakan dia datang pada bahasa Ibrani Yahudi. Yang kedua kata dia berasal daripada bahasa Sanskrit. Maknanya tak ada kena mengena dengan Yahudi, tak ada kena mengena dengan Quran apa semua, tak ada kena mengena. Ini memang khusus yang ada dalam kitab Veda dan Upanishad. Saya dah sebut sebelum ni, Hindu ni, dua kitab ni dia ibarat Quran dan hadis. Dia dua-dua datang pada Tuhan.
Lain-lain pada tu, selain daripada Veda dan Upanishad ni, kita sebut sebagai tafsir kepada dua tu. Nak mudah bagi faham je lah, nak bagi kita nampak benda tu. Jadi Hindu dia kata perkataan Brahma itu ialah memang asal bahasa kami. Tak ambil pada mana-mana, tak ambil pada Yahudi, tak ambil pada Arab, tak ambil pada Kashmiri ke, tak ambil. Sebab kita kena tahu, walaupun Kashmir hari ni dia dalam negara India dan ada sebahagian Kashmir dalam negara Pakistan, orang Kashmir dia tidak bercakap dengan bahasa Hindi ataupun Urdu. Dia tak bercakap. Saya pernah pergi ke Kashmir ni, memang Kashmir dia ada bahasa Kashmir sendiri. Kashmiri, dia bahasa dia lain. Dia bunyi dia lebih kurang dengan Parsi. Sebab tu kau tengok orang Kashmir, dia tak kulit gelap macam orang India ataupun Tamil Nadu, tak. Dia orang kulit putih. Dia orang hidung mancung dan orang kata apa, dia orang ni lebih kurang macam bangsa Arab. Dari segi tubuh badan dan dari segi orang kata apa, bentuk rupa paras tu dengan jambang apa semua. Jenis bulu banyak yang orang kata apa daripada Arab. Okay. Dia orang ada bahasa dia orang sendiri. Okay. Jadi pendapat kedua ni dia kata Brahma ialah Brahma dalam agama dalam bahasa Sanskrit. Bukan etimologi ataupun perubahan daripada mana-mana bahasa lain. Tidak. Okay. Akar kata Brahma ni dia nak bahas tentang makna Brahma di sisi ataupun dalam bahasa Sanskrit. Okay. Brah yang bererti untuk tumbuh atau memperbanyakkan jumlah. Selain itu, nama Batara Brahma, Tuhan pencipta Hindu, dikatakan sebagai nama bapa semua manusia daripada semua dewa. Ini kerana dia ataupun semua makhluk dihasilkan. Sebab di sisi orang Hindu, Brahma ni ialah bermaksud Tuhan yang mencipta. Kalau kita belajar akidah, ni saya nak bagi faham je. Brahma ini ialah nak tunjuk sifat rububiyah Tuhan tu. Tuhan menciptakan sesuatu. Tuhan yang menciptakan sesuatu. Adapun Siva ni Tuhan yang mentadbir. Dan Lakshmi ni dia ada satu, orang kata apa, satu istilah lagi, Tuhan yang memberi rezeki. Cuma kita nak bahas malam ni tentang Brahma tu. Okey. Jadi nak sebut Brahma ni ialah asal daripada bahasa Sanskrit, tak pinjam mana-mana bahasa, tak terpengaruh dengan mana-mana Yahudi ke Arab ke, tak terpengaruh. Ini ialah bahasa kami dan maksud daripada Brahma itu ialah daripadanya lah keluar semua makhluk, ataupun dalam terjemahan yang lebih mudah, bapa semua manusia daripada semua dewa. Itu yang dipegang oleh bahagian yang kedua ni lah, ataupun tafsiran kedua. Okay. Manakala pandangan yang lain menyatakan bahawa nama Tuhan Brahma itu adalah evolusi daripada perkataan Abraham. Dalam bahasa Sanskrit, itu bermaksud tidak, seperti perkataan agama. Agama, perkataan kita orang Melayu pun guna perkataan agama tu. Agama ni apa kita faham? Bila mana sebut agama, kita akan nampak satu kepercayaan. Kita sebut agama Islam. Okay. Tapi perkataan agama ni ianya ialah asal perkataan ataupun bahasa Sanskrit. Memang kita orang Melayu terpengaruh banyak dengan bahasa Sanskrit. Dia asal dua kalimah. Satu, gama dua. Maksud dia apa? Maksudnya tidak. Gama maksudnya huru hara. Tidak huru hara. Itu maksud dia. Jadi malam ni jadi kuliah bahasa Sanskrit pula. Okay. Jadi nak sebut pada kita, just nak beritahu je lah. Okay. Jadi orang-orang Hindu dia percaya Abraham, itu tidak. Braham itu maksudnya tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Itu maksud perkataan je lah. Jadi dia sekarang ni Hindu nak kata Brahma ialah kalimah eksklusif kami. Yahudi pula nak kata yang orang Hindu duk panggil Brahma tu mari pada Yahudi tu lah, mari pada bahasa Ibrani tu. Sekarang ni nak bahas tentang tu. Okay. Pada awalnya bangsa Arya mengenali nama Brahma itu sebagai seorang manusia yang membawa ajaran. Akan tetapi lama kelamaan nama itu disalah anggap, lalu difahami sebagai Tuhan yang mencipta, sedangkan kenyataan lebih tepat adalah Tuhan kepada Abraham. Kita kena undur balik sejarah agama Hindu yang dah kita bahas minggu-minggu lepas. Kita tahu orang India ni, mereka tidak menisbahkan diri mereka sebagai
orang yang menganut agama sekian-sekian, tak ada. Cuma mereka adalah satu undang-undang tubuh kerajaan yang mereka anggap sebagai kitab suci. Kalau kita belajar sejarah, kita panggil ini tamadun Indus. Sehinggalah tamadun orang yang duduk di sungai Indus ni, mereka dijajah oleh orang-orang daripada tamadun Mesopotamia, orang Majusi. Jadi orang Majusi dia ada maklumat tentang Nabi Ibrahim, dia ada. Itu benda yang kita kena tahu. Orang-orang Majusi ni, dia Quran pun sebut tentang orang Majusi pun semua ni. Dan memang Nabi Ibrahim pun dia punya tempat dakwah dia kawasan tu. Iraq, Turki, Iran ni ialah kawasan negara yang Nabi Ibrahim duduk lalu. Sebab tu kalau kita tengok hari ni orang Turki dia percaya satu tempat nama dia Ankara di Turki. Ankara ni cantik ya, tempatnya cantik. Okay. Di situ ada satu kolam besar di satu masjid, kolam tu banyak ikan. Orang Turki tak akan tangkap ikan tu. Sebab apa? Orang Turki percaya situlah tempat Nabi Ibrahim dibakar dulu. Bila mana habis saja, selesai saja Nabi Ibrahim tu keluar daripada api yang dibakar, Tuhan tukarkan kayu api ataupun arang tu jadi ikan. Orang Turki percaya ikan yang ada dalam kolam tu ialah kayu api dulu. Tapi tak betul lah. Benda tu tak betul. Turki ni dia banyak benda-benda seperti itu. Sebab tu tak pelik kalau dia sandarkan benda-benda. Dia memang pengaruh tu banyak. Dan dia orang percaya sini kawasan Nabi Ibrahim, dia ada dua tiang dia macam pintu gerbang. Dia katakan tiang tu lah yang menjadi lastik tempat nak tarik Nabi Ibrahim. Dua tiang tu boh getah tarik Nabi Ibrahim nak bagi masuk dalam api tu. Kawasan tu nama dia Ankara hari ni. Okay. Nak sebut pada kita, orang Turki dia percaya itu kawasan laluan Nabi Ibrahim. Orang kata apa? Orang Iraq pun dia percaya negeri dia ataupun negara dia tu tempat laluan Nabi Ibrahim. Iran pun ada sebahagian kawasan tu didakwa ialah kawasan Namruz, tempat Nabi Ibrahim juga dulu. Nak sebut pada kita, banyak bangsa lah yang duk percaya ataupun yang cuba nak menisbahkan mereka tu, tempat mereka tu laluan Nabi Ibrahim. Sebab tu orang Melayu pun dia usaha nak bagi ada juga. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, media sosial, video tentang rahsia pembuatan keris, ada satu orang ni dia dakwa keris ni siapa mula-mula pakai. Kita duk ingat dia nak sebut hang tuah mula-mula pakai. Dia sebut Nabi Ibrahim mula-mula pakai. Dia kata, tapi zaman tu tak panggil keris. Zaman tu bentuk dia macam tanduk usa. Sebab dia kata keris ni banyak lock. Tapi kita kena tahu, keris ni pun dia ada yang jenis straight yang tak ada lock, yang tak ada lekor-lekor dia tu. Okay. Jadi dakwaan dia lebih pada dakwaan. Sebab dia satu benda yang tidak ada, orang kata apa, tidak ada catatan yang khusus. Sirah-sirah Nabi ni dia tidak ada, orang kata apa, dia punya sirah Nabi terdahulu lah, tidak ada penjaga cerita yang baik. Beza dengan sirah Nabi Muhammad. Hatta orang Hindu yang dia duduk orang kata apa, dia duduk claim Brahma tu ialah asal kalimah dia kena sedar kitab Veda dan Hindu ni tak dapat dikesan. Kitab Veda dan Upanishad ni tak dapat dikesan. Siapa penulis asal dia? Tak tahu. Siapa orang yang mula-mula terima tu? Tak tahu. Benda tu masih lagi dalam kajian. Macam kita Quran kita tahu Nabi Muhammad yang terima. Hindu dia tak boleh nak trace siapa. Cuma tahu-tahu benda tu dah ada dah. Jadi benda tu agak longgar dari segi penjagaan, orang kata apa, keaslian dia tu. Okay. Dalam kitab Matsya Purana ada menyatakan Brahma ini memiliki seorang isteri yang bernama Saraswati. Okay. Sini dia nak beritahu pada kita, macam kita balik pada soalan tadi, adakah Brahma itu Nabi Ibrahim? Okay. Saya nak sebut, kita orang Islam kita percaya Nabi Ibrahim ni ada isteri nama Sarah. Lepas tu isteri kedua dia Hajar. Itu yang ada sebut dalam banyak kitab sirah. Israiliyat kata ada yang ketiga, Qanturah. Israiliyat kata, Melayu kata yang ketiga ni orang Melayu. Okay. Itu hebat sikit lah. Itu Melayu liat. Bukan Israiliyat. Okay. Nak sebut pada kita itu tambahan lah. Okay. Jadi, tapi yang pastilah Quran cerita dua je. Okay. Di sisi orang Hindu, Brahma ni ada isteri. Brahma ni Tuhan lah, tapi ada isteri. Okay. Isteri dia nama apa? Isteri dia nama Saraswati. Bunyi lebih kurang dengan Siti Sarah. Bunyi lebih kurang. Brahma, Ibrahim, Saraswati, Sarah. Lebih kurang. Okay. Konsep Tuhan memiliki isteri ini dikenali sebagai Tri Shakti dalam Hinduism.
Isteri Brahma adalah Saraswati yang dikenali sebagai Tuhan ilmu pengetahuan. Malah nama Saraswati terkenal dalam kepercayaan Hindu. Kadang-kala ia juga disebut sebagai Tuhan yang menguasai sungai. Dalam tradisi kepercayaan Islam, Yahudi dan Kristian pula, mereka percaya bahawa isteri kepada Ibrahim atau Abraham ialah Sarah ataupun Sarai. Jadi nak sebut kepada kita, Hindu percaya Brahma ada isteri nama Saraswati. Perkataan Sarah juga mengalami perubahan etimologi macam perkataan Brahma itu sendiri, seperti mana yang disebut dalam Veda. Veda sebut Saraswati. Sekarang ni kita nak bahas dalam agama Hindu, dia percaya konsep dua aliran sungai. Ada dua sungai yang disebut dalam kitab dia. Dua sungai ni ada kemuliaan lah. Macam sungai ini, tapi sungai ini tak ada kemuliaan apa, just banyak sejarah yang berlaku situ. Di sisi orang India, dia percaya ada dua sungai. Sungai ni sungai yang hebat, sungai yang kalau nak buat mandi, nak buat apa-apa upacara pun, sungai ni antara sungai yang menjadi tempat utama, iaitu yang bernama Sarah dan juga Hagar. Lebih kurang bunyi dengan isteri Nabi Ibrahim. Dalam Veda, ini dalam Veda, maknanya dalam kitab utama dia, terdapat banyak ayat yang menyebut tentang nama sungai Saraswati, yang mana sungai Saraswati ini ianya dikenali sebagai Dewi Ibu dan juga isteri kepada Brahma. Antara ayat Veda yang menyebut, terjemahan dia, wahai ibu yang terbaik, sungai yang terbaik Saraswati, kekuatan ilahi terbaik, kami seakan tidak layak akan kedudukan, mohon dukunglah kami dengan kemasyhuran wahai ibu. Masih menjadi perbahasan dalam kalangan ilmuwan sejarah dan teologi tentang kedudukan sungai tersebut. Terdapat sebatang sungai yang menjadi subjek terdekat yang boleh dikatakan ia pada dahulunya adalah sungai Saraswati, iaitu sungai Ganga. Sungai Ganga yang ada di India hari ini, yang hanya mengalir ketika musim hujan, panjangnya merentasi India dan Pakistan. Antara ilmuwan teologi yang mempercayai bahawa sungai Ganga itu adalah cabang dari sungai Saraswati yang diceritakan dalam kitab Veda ialah sebahagian nama-nama. Ini nama-nama orang-orang pengkaji daripada barat semuanya. Masing-masing mengatakan sungai Ganga adalah sungai Saraswati yang disebut dalam kitab Veda. Sungai itu ada di India hari ni lah, di kawasan dalam New Delhi dan dia bahagian lain. Saya pernah pergilah sungai ni. Tak pergi dekat, cuma kita naik van tu, kita memandu pelancong tu sebut, okey, ni sungai Ganga. Sungai Ganga ni apa ada situ? Situ ada tempat orang bakar mayat. Bau yang sangat dahsyat. Kita duduk belum sampai ke tebing ni, duduk jauh kita dah bau yang something. Sebab di India cara pembakaran mayat dia secara open. Maknanya dia akan susun kayu api dan dia akan masukkan mayat dan dia akan menyebabkan keluar bau yang luar biasa daripada badan manusia. Dia beza Hindu tempat kita ni, dia ada tempat pembakaran. Hindu Siam ni dia ada tempat pembakaran, tu pun bau sakan kot lah. Okay. Ni kita boleh bayang open, maknanya kita tengok secara live. Okay. Dan kalau kita pergi situ, kita keluar daripada van tu, kita akan rasa debu, abu banyak. Abu tu ialah abu mayat yang terbang lekat di baju kita. Jadi persekitaran yang bagi orang yang tak biasa, dia agak menjijikkan lah, sebab bau manusia ni dahsyat. Dan kita akan tengok bila mana dia first bakar orang tu, dia akan letak satu macam papan apa tah daripada besi, nak elakkan daripada mayat tu terangkat. Sebab dia memang mula-mula bakar ni, mayat tu dia akan terpelanting naik sekejap, lepas tu dia akan turun balik. Okay. Itu benda biasa, kejutan. Bahkan kalau kita tengok orang-orang yang duduk bidang forensik pun dia mengakui benda ni. Mana-mana mayat yang dibuat pembedahan, maknanya buat postmortem. Mayat yang dibuat postmortem ni, kawan saya dia baru habis belajar bahagian perubatan sama di Jordan tu, saya syariah dia perubatan. Okay. Dia cerita dia kena ambil satu kes forensik lah, dipanggil untuk buat satu postmortem. Okay. Bila mana buka mati dengan sebab aksiden, nak tengok apa sebab dia aksiden apa semua. Okay. Itu prosedur biasa di mana-mana hospital pun. Buka, okay. Bila mana buka dada apa semua ni, duduk dalam bilik mayat tu, buka nak tengok apa, takut dia ada penyakit lain ke. Okay. Dia paling ke lain nak ambil emas ataupun nak ambil alat-alat dia
Tiba-tiba tengok tangan mayat tu naik. First time. Tuan-tuan boleh bayang apa jadi dengan dada terbuka lagu tu, tangan naik sebelah. Lepas tu MO dia, MO ni kiranya doktor yang senior. Dia kata jangan takut, ni biasa. Dia biasa, dia sebab orang mati aksiden ni dia ada lagi tenaga yang dia tak lepas di sendi dia. Macam dia tahan something tangan dia tu masih lagi menyimpan tenaga, nyawa tak ada dah. Okay. Jadi kalau dia dapat buka urat tu, dia macam jadi gitu. On the spot jadi gitu. Itu biasa. Macam dia nak mengelak sesuatu. Hatta ada kes yang lebih orang kata apa, lebih menakutkan. Dia bukan naik tangan, dia tu bangun sekerat gitu. Lepas tu jatuh balik. Itu biasa. Maknanya kalau kita masuk bilik mayat tengok dia bangun tu, ada lagi sikit tenaga tak habis masa hidup dulu. Itu biasa. Pembakaran mayat pun gitu. Hatta kau tengok pembakaran yang moden ni pun, bila mana dimasuk dalam pembakaran tu, dia akan naik. Dia macam mayat tu nak keluar, macam nak hidup lah kita nampak. Okay. Tapi itu biasa. Sebab badan-badan kita ni, urat-urat ni masih lagi menyimpan effort tenaga yang keluar. Sebab tu Nabi pesan urus mayat ni kita kena kata apa, buat elok-elok. Supaya tak berlaku benda-benda seperti itulah. Kena urut bagi lembut, supaya kadang-kadang jari-jari yang keras apa semua tu. Islam sangat mengajar, sangat beradab dalam menguruskan mayat. Okay. Jadi kalau kita tengok bila mana dia bakar mayat tu naik seperti itu, mengerikan lah. Okay. Dan Hindu dia ada tata cara dia. Maknanya mayat lelaki dia akan bakar semua sampai habis, clear. Dan abu mayat tu imma disimpan separuh ataupun dihanyutkan di Sungai Gangga tu. Jadi Sungai Gangga tu air dia bukan air jernih lah, air dia keruh. Luar biasa air dia, dengan sebab situ banyak orang kata apa, dia hanyutkan benda-benda. Bagi mayat perempuan dia akan bakar sebahagian besar, dia bakar, cuma bahagian punggung dia tinggalkan. Dan yang bahagian punggung tu dia akan hanyutkan. Ataupun dia adalah upacara lain. Okay. Jadi situ kita akan tengok kawasan Sungai Gangga tu. Sungai itu ialah ada nilai dia lah dalam agama Hindu ni. Sama ada sungai itu tempat hapus dosa ke, sungai itu tempat nak bersih diri dari segi rohani. Maknanya kalau mandi di sungai itu dia ada penyucian jiwa. Macam orang Kristian mandi di Sungai Jordan ni ialah satu benda yang kemestian. Dia macam baptis. Maknanya dia bersihkan kita punya jiwa kita. Sebab orang-orang Kristian percaya Jesus, Nabi Isa pun sendiri bila mana sampai di Sungai Jordan tu, dia dibaptiskan. Kita beri laluan azan tu sekejap. Okey, kita sambung sikit lagi. Kepercayaan Sungai Saraswati dan juga Sungai Gangga. Kita nak sebut sini ialah dua-dua nama ni ialah mewakili isteri kepada Brahma. Okey. Tapi sebagai kesimpulan akhirlah saya nak sebut sini. Brahma yang diimani oleh Hindu ni ialah, kalau kita baca sejarah, yang mungkin sejarah ni pun tak diketahui sangat oleh orang-orang yang menganut agama Hindu ni. Okay. Maknanya sebab dia banyak sangat nukilan, jadi orang tak berminat nak tengok ataupun nak kaji. Okay. Yang pastinya Brahma itu ialah asalnya ialah satu personality, satu orang. Dan bila mana bahasa Sanskrit ni dia ada juga perkataan Abraham. Abraham tu maksud dia Tuhan kepada Brahma. Nak tunjuk pada kita, ianya bukanlah Tuhan Brahma, tapi Tuhan kepada lelaki ataupun orang nama Brahma tu. Tapi lama kelamaan orang melihat Brahma itulah Tuhan, sehingga disalah ertikan, diangkat jadi kawan tu duduk di makam ketuhanan, duduk makam ketuhanan. Okay. Jadi nak sebut pada kita apa yang berlaku dalam agama Hindu ni, mungkin dia dah dapat maklumat ataupun orang yang dia sebut ni adalah daripada orang yang betul lah, maknanya Ibrahim lah. Okay. Cuma silap anggap, macam Kristian silap anggap pada Nabi Isa. Jadi dakwaan ni masih lagi tergantung adakah Brahma itu ialah nama betul Ibrahim. Okay. Tapi nak sebut konsep tak salah, iaitu konsep membesarkan kawan ni sehingga pergi kepada makam ketuhanan. Okay. Kalau betul lah, maka kita boleh kata dia ada kaitan maklumat Ibrahim
dan juga Brahma itu ialah satu orang. Sebab dari segi maklumat yang sipis-sipis yang kita ada ni pun nampak macam orang yang sama. Sebab Brahma tu ada isteri nama Saraswati, tak jauh nama tu. Dia tak akan berlaku secara kebetulan benda ni. Melainkan macam kita sebut tadilah, etimologi perkataan tu berubah. Bangsa ni panggil dengan nama sekian, yang ni makin ringkas, yang ni makin panjang, akhirnya keluar seolah-olah nama baru, tapi ianya ialah orang yang sama sahaja. Macam yang dah kita bahas tentang ayat ramalan utusan yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad, yang dah kita bahas dalam agama Hindu ni, yang dia namakan dengan Kalki Avatar ataupun Nara Sangsa apa pun semua ni lah. Ianya lebih kurang dengan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi kita selesai perbahasan tentang tu, dan kita ada satu lagi perbahasan dalam agama Hindu ni, konsep Kaabah. Okay. Dia ada dalam kitab Veda ni, dia ada bahas tentang rumah Tuhan, dan dia bahas tu exactly sama macam Kaabah yang ada di Mekah. Okay. Ni yang terakhir untuk agama Hindu. Lepas pada tu kita akan masuk perbahasan dalam Buddha pula. Okay. Jadi setakat tu saja perbahasan kita pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.